Assalamualaikum dan salam sejahtera aku ucapkan kepada semua viewers-viewers aku yang sedang menonton Hey Shadow Channel. Aku harap korang semua dalam keadaan baik-baik belaka. And kepada korang yang baru sahaja menemui Hey Shadow Channel, aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadow Channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri, kisah jenayah / kisah tragedi yang pernah berlaku atau bakal berlaku di dunia kita ini. Okay guys, so pada hari ini aku ada satu kisah seram yang aku nak kongsikan dengan korang berdasarkan atas pengalaman seorang pekerja ni, di mana tugas dia adalah untuk pergi ke rumah-rumah yang terbiar ataupun bangunan-bangunan yang terbiar untuk cek kawasan, untuk memberi kelulusan untuk robohkan bangunan tersebut. Alright, so dia ni memang dah lama dalam bidang tu. Sampailah satu insiden ni di mana dia tak sangka benda ni boleh berlaku kepada dia. Alright, apa yang dianggap hanyalah kerja biasa pada hari-hari biasa dia, banyaklah hari-harinya. Namun disebabkan satu insiden ni yang berlaku kepada dia, sampai ke hari ni dia masih tidak boleh melupai kejadian dan pengalaman yang dialaminya semasa melakukan tugas tersebut. Kalau korang nak tahu kisah apa yang bakal aku kongsikan dengan korang, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go guys. Azmi merupakan seorang pekerja yang bekerja di sebuah syarikat di mana tugasnya adalah untuk pergi ke bangunan-bangunan lama ataupun rumah-rumah yang terbiar lama yang dah tak ada orang duduk dan semuanya, untuk pergi cek kawasan tersebut and untuk memberi kelulusan untuk meroboh rumah ataupun bangunan yang terbiar lama dekat kawasan tersebut. So Azmi ni dah mempunyai hampir 10 tahun pengalaman di syarikat tersebut. So dia punya level of dedikasi terhadap kerjanya sampai dia tak ada masa untuk apa orang cakap nak dating lah, kenal orang lah, apa semua. Okey, hampir 10 tahun So kau bayangkan, memang fokus dia kerja je. Dia tak ada fikir benda-benda lain. Sampailah satu hari ni di mana dia bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatian dia dan akhirnya mereka berdua berkahwin. So dalam kisah yang aku bakal kongsikan dengan korang pada hari ini, Azmi baru sahaja melaksanakan ataupun selesai upacara pernikahannya di mana dia menerima panggilan daripada bos dia. Bos kau pun kau hajar betul man. Bukan nak bagi can ke apa, bagi relax-relax honeymoon ke apa, tak ada. Elok habis selesai nikah terus bos call. So bos dia call, kata dia ada satu job penting yang dia kena pergi ke Kedah untuk settlekan kawasan ataupun satu rumah yang terbiar lama dekat situ. Dah hampir setahun lebih. Rumah tu terbiar kat situ. Dan namun tiada siapa yang boleh memberi kelulusan ataupun nak try roboh kawasan tu. So dia perlukan bantuan dia untuk pergi ke sana, cek kawasan, cek semua segala-gala, nak cek lah, and untuk memberi kelulusan penuh, and untuk dia tengoklah benda tu sampai selesai, sampai satu rumah tu roboh, and baru je dia boleh balik pulang ke KL. So Azmi pun macam jam lah, alamak bos, aku baru kahwin bos, takkan tak ada pecan, tak bagi seminggu dua ke apa. Namun bos dia cakap tak boleh mat, ini dah lama sangat ni, kita perlu selesaikan benda ni secepat mungkin. Sebab apa, takut nanti banyak bising-bising kat kawasan kampung sebut, ramai dah komplain pasal rumah tu. So Azmi cakap, alas, alamak, sampai satu rumah pun tak boleh nak tunggu ke takkan nak rushing terus. Dan bos cakap, kau nak kerja kau ke tak nak? Kau jangan, aku tahu selama ni kau berdedikasi, kau memang fokus pada kerja kau. Oh, sejak dah kahwin ni banyak pula alasan kau. Dan Azmi pun panas lah, cakap, alah bos, relax bos, saya baru je kahwin, dah nak kena pergi outstation. Bukan satu hari dua hari berminggu-minggu, sebab nak sampai complete tugasan tu nak sampai kena roboh baru je boleh balik. So bos cakap tak boleh, kau fikirlah cara macam mana pun, tapi once kau settle rumah tu, kau nak cuti 2-3 minggu pun lantak kau lah kau pergi. So Azmi pun terfikir, okey lah fine, once dia dah settle semua benda-benda tu, dia bolehlah berhoneymoon dengan bini dia untuk jangka masa yang lama sebab itu bos dia dah janjikan untuk dia. So dia pun terimalah tawaran yang diberikan oleh bos si Azmi ni. So macam biasalah, benda yang paling berat apabila kau mendapat satu tugasan yang agak lama and kau kena bagi tahu bini kau, and plus kau baru saja kahwin dan bini kau baru nak have fun dengan kau, tapi end up kau kena bagi tahu kat bini kau, tak boleh lah nak pergi mana-mana, nak honeymoon ke, nak enjoy, nak holiday ke, tak boleh lah sebab ada tugas. So dia pun fikir macam mana dia nak bagi tahu isteri dia, macam mana fikir lalas dia fikir, tak apalah, just bagi tahu je lah. So si Azmi pun bagi tahulah si isteri dia. Okay, lepas dah bagi tahu, isteri dia pun merajuk lah sekejap, standard lah merajuk So lepas lama-lama tu, isteri pun dah terfikir sebab memang sebelum diorang kahwin, suami dia si Azmi ni dah bagi tahu dekat isteri dia,
yang ini memang tugas dia, and dia memang selalu on call macam tu lah. Okay, tiba-tiba je bila-bila masa dia kena pergi ke satu kawasan untuk melakukan tugasnya. So isteri dia pun setuju, so dia pun prepare semua barang-barang dia, and dia pun memulakan perjalanan ke Kedah untuk melakukan tugas yang telah diberikan oleh bos dia. So selepas subuh, Azmi pun dah get ready semua barang-barang dia, dah masuk dalam kereta, and dia pun nak bertolak lah. Tapi pada waktu yang sama, dia bagi tahu dekat isteri dia, dia rasa seperti tak sedap hati untuk melakukan tugas ni. So isteri dia pun tanyalah, kenapa rasa tak sedap hati? Bukannya dah terima ke job ni kan? So Azmi pun macam, itulah memang I terima, tapi tiba-tiba pagi ni bila I nak gerak situ, I rasa macam tak senang, macam ada benda yang tak kena dengan tugas ni. So isteri dia pun cakap, tak adalah, tu mungkin mainan syaitan ke apa ke kan. So you pergilah, you lakukan tugas you, dan balik dan kita boleh pergi bercuti. So Azmi pun dia fikir, okay lah, fine lah. So dia pun end up, okay lah, dia pun teruskan perjalanan dia menghala ke arah Kedah. So sepanjang perjalanan dia, si Azmi ni jenis yang berfikir bermacam-macam strategi lah. Okay, bila sampai sana, apa nak kena buat, apa nak kena ni, semua dia fikirkan detail. Ada checklist semua bagai kan. So that bila once dia sampai kat situ, dia dah tahulah apa benda yang nak kena check, apa benda yang nak kena roboh, and segala geran ke kelulusan ke apa benda. And barulah lepas tu dia rasa tenang, okey lah, dia dah boleh confident dengan kerja dia kan. So hampir 5 jam macam tu, akhirnya Azmi pun sampai ke Kedah. Bila dia sampai ke Kedah, dia sampai lah dekat satu kawasan ni lah. And dia check lah rumah tersebut, and rumah tu memang besar, and ada tanah yang lapang. So dia cakap, wih, ini kerja mudah patutnya kan. Patut orang-orang dekat kawasan sini dah memang boleh, tapi disebabkan ada beberapa insiden lah, ada kelulusan tak dapat, sampai ada yang cakap, oh rumah ni memang tak boleh nak hancurkan lah. Sebab itulah sampai hari ni benda rumah tu still berdiri dekat situ tau. Dan orang-orang kampung dah tak nak ada macam, kira macam orang kata, tempat yang menyakitkan mata lah. Sebab ialah dengan lalang-lalang lah, dengan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, dan kawasan situ sedang membangun lah katanya. Sedang membangun, tapi rumah tu je terbiar dekat situ. So Azmi pun fikir, okey lah, fine. Dia start lah ronda dekat kawasan situ dengan beberapa pekerja yang lain. And okey, bagi tahu lah, okey ni dah memang tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam tu. Segalalah perbincangan yang dia ada dengan petugas-petugas sekalian. Sampailah satu tahap, tiba-tiba lepas dia dah selesai, dia tengah duduk dekat kawasan laman luar tu, dia tengah pandang rumah tu, tiba-tiba bahu dia ditepuk oleh seseorang. And bila Azmi toleh, and dia nampak kelibat seorang pakcik yang sedang berdiri di belakangnya. So pakcik tu pun menanyakan soalan cepuk emas kepada si Azmi, kamu buat apa di sini? So yelah, Azmi pun menerangkanlah, oh saya ada kat sini atas sebab tugas untuk nak buat sekian. So pakcik, muka raut wajah pakcik tadi tu, daripada tenang everything all, bila bersembang dengan si Azmi, tiba-tiba berubah menjadi serius. Okey, macam tak puas hati. So pakcik tu tanya, kenapa kamu nak kena roboh rumah ni? So Azmi pun menceritakan sebab apa dia kena robohkan rumah ni, disebabkan kawasan-kawasan penduduk dah tak berapa selesa dengan rumah ni berada dekat sini. Tapi Azmi tak tahu cerita di sebalik semua benda ni lah. Apa yang dia tahu, yang dia memang kena roboh rumah ni. Dan pakcik tu cakap, tak, kamu tak boleh roboh rumah ni. Kamu jangan sesekali ya nak roboh rumah ni. Rumah ni dah lama dekat sini, dah tanah pusaka. So Azmi pun cakap dengan pakcik tu, seelok-eloknya dia cakap, pakcik, saya minta maaf pakcik, tapi ini memang tugas saya. Saya memang ditugaskan untuk buat apa yang diberitahu. Dan pakcik cakap, so kalau bos kau suruh kau buat ni, kau buat. Kau suruh kau jilat tahi, kau jilat tahi. So Azmi cakap, hai, kau hajar pakcik ni, aku sap kan. Kau hajar sangat ni. Tapi sebab Azmi fikir dia orang tua, so dia tak nak lah kurang hajar dengan dia kan. So Azmi dia cakap, pakcik jangan uji tahap kesabaran saya. Saya hanya melakukan tugas saya, cik. Kalau ada apa-apa yang pakcik tak puas hati, pakcik bolehlah jumpa sekian. Jumpa ketua kampung ke apa ke kan. So pakcik tu tiba beredar macam tu. Tak ada salam, tak ada apa, just belah macam tu. So Azmi pun pelik, apa hal lah pakcik ni. And pada waktu itu, ramai petugas-petugas dia yang lain yang sedang buat inspection dekat kawasan rumah tersebut. Semua sedang pandang ke arah Azmi. Dan Azmi pun tanyalah, apa hal korang pandang? Dan diorang pun just macam angguk kepala. And then, oh tak ada apa-apa. Ingat apa tadi? So Azmi pun just malah nak fikir. So dia dah buatlah semua tugas-tugas dia. And then lepas tu dia dah selesai untuk hari tu, dia pun balik ke hotelnya. And macam biasalah, beberapa hari dia kena buat proses tu. Sampailah satu tahap di mana dia dibenarkan untuk bawa traktor kot. Traktor, dia bukan crane lah. Crane besar sangat kan. Dia macam traktor, tengok, untuk sedia melakukan proses peruntuhan, perobohan pun bukan mat, itu bahasa salah mat. Proses untuk robohkan rumah tersebut. Ni masalah dia, bila kau bahasa Melayu tak berapa nak cekap sangat, kau start lah guna ayat-ayat merapu, perobohan lah, peruntuhan lah, apa benda sih.
So selepas dah mendapat persetujuan dan segala dokumen yang semua untuk memberi kelulusan, yang macam aku cakap tadi, traktor semua dah ada, and proses untuk robohkan rumah tersebut dimulakan. So Azmi malah nak berada dekat kawasan situ dah. Dia kata okay fine, dia nak balik hotel dulu, rehatkan diri. Keesokan harinya baru dia datang untuk inspect kawasan tersebut, nak make sure whether semua benda-benda dah dilakukan dengan betul and everything lah. So Azmi pun balik ke hotel macam biasa, tak ada apa-apa pun. So lepas dia dah makan malam everything all, dia pun nak merehatkan diri lepas sehari bekerja semua. So lepas dah relax semua benda, dia pun baring atas katil dia and dia pun lelap tidur. And dikatakan jam menunjukkan pada waktu pukul 1 pagi. And tiba-tiba tak pasal-pasal si Azmi terbangun. And apa yang mengejutkan si Azmi is like, ketika dia bangun, dia sedar satu benda. Satu tubuh badan dia tak boleh nak bergerak tau. Hanyalah mata dia sahaja yang boleh lihat apa yang sedang berlaku di kawasan sekelilingnya. And pada waktu yang sama, dia rasa seperti ada benda yang berat berada di atas dadanya. So pada waktu tu Azmi dah tak boleh nak buat apa-apa lah. Dalam otak dia dah macam-macam fikir, nak bergerak lah, nak ni lah apa semua, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. And pada satu sudut di mana mata dia sedang memandang, dia nampak seperti ada satu kelibat yang berdiri dekat hujung bilik hotel tersebut tau. Dia seolah-olah nampak ada kelibat yang sedang berdiri dekat situ. So si Azmi pun disebabkan rasa ketakutan, Azmi pun tutup mata dia and mengharapkan yang badan dia boleh bergerak semula. Namun tak menjadi. Okey, dia hanya pejam mata tapi dia still sangkut dalam keadaan begitu tau. Sampailah dia buka mata dia balik apabila dia nampak pakcik yang sama yang dia jumpa dekat kawasan rumah yang dia bakal diroboh tu. And pakcik tu tengah duduk atas dia. Macam ni ha. Gila apa kan? Terkejut ada kan? Tapi dia tak boleh nak berbicara. Azmi tak boleh nak cakap apa-apa. Mulut dia ibarat macam yelah kena gari ke apa, agak-agak lah mulut kena gari. So, ibarat mulut dia macam kena zip dia tak boleh nak buka, tak boleh nak berbicara apa-apa. Otak dia dah program oh aku nak cakap ni, tapi tak boleh. Tapi dia, apa yang dia nampak depan mata dia adalah pakcik yang sama yang dia jumpa dekat kawasan rumah yang bakal diroboh tu. So Azmi pun tak boleh nak buat apa, dia boleh pandang saja. Tapi pada waktu yang sama, pakcik yang tengah duduk kat atas dia tu pun bercakap, aku dah cakap jangan robohkan rumah tu, tapi kau degil. Kau tunggulah apa yang menanti kau nanti kan. And tak pasal-pasal tiba-tiba apa yang Azmi ingat is like, dia tiba-tiba terkejut, badan dia semua boleh bergerak, and bila dia pandang sekeliling bilik dia, dia tak jumpa siapa-siapa. Tiada sesiapa yang ada dalam bilik dia. And time tu Azmi fikir, aku bermimpi ke? Adakah ini satu mimpi ataupun reality? Fikir Azmi. Tapi Azmi tahu apa yang dia nampak tu memang jelas and bukan mimpi tau. Tapi pada ketika itu, lepas dia dah boleh gerakkan badan dan semuanya, dia pun terfikirlah, apa yang sebenarnya dah berlaku? Ada benda tak kena ke? So Azmi pun just bayang malah nak fikir, dia masuk ke tandas, ambil air wuduk semua and solat, and lepas tu dia baca segala ayat yang dia tahu, and dia tidurlah mengharapkan tiada apa-apa gangguan yang berlaku selepas insiden tersebut. And Alhamdulillah, yes, memang tak ada apa-apa yang berlaku. Dia pun bangun macam biasa. Dia pun fikir itu kemungkinan semuanya hanyalah satu mimpi yang disebabkan oleh mungkin ialah penat bekerja dan tak cukup tidur. So Azmi pun okey lah, ini hari terakhir dia dekat situ. Dia nak pergi ke kawasan and dia nak check lah sama ada proses nak robohkan rumah tu dah selesai ke, everything dah buat seperti yang telah diaturkan. So apabila si Azmi sampai dekat kawasan situ, yes, dia lega, dia tengok rumah tersebut dah tak ada berdiri terpacak ke apa, dah semua dah flat. Okey, dah memang dirobohkan. So Azmi cakap okey lah, cantik. So dia pergilah buat round check dengan petugas-petugas yang lain and make sure tak ada apa-apa and bolehlah clear kawasan tersebut untuk apa-apa pembinaan yang bakal berlaku dekat situ. So Azmi pun menghantar report tersebut dekat bos dia and bos dia cakap okey fine, boleh balik KL semula. So Azmi pun minta cuti yang dijanjikan oleh bos dia tu. So bos dia okey fine, kau nak ambil 2 minggu, nak ambil 2 minggu, pergilah cuti mana-mana pun, kerja kau dah selesai. So Azmi happy kan. Tapi Azmi sebab dia fikir okey lah, aku patut berada kat sini lagi seminggu patutnya, tapi dah selesai awal, aku nak surprise bini aku, fikir Azmi. Pada hari tersebut, dia malas nak tunggu keesokan hari untuk balik. Alright, dia plan okey malam tu juga dia nak balik KL, dia nak buat kejutan dekat bini dia. And pada waktu itu hampir pukul 8 malam tu, dari Kedah ke KL, dia fikir okey mungkin dari 5 jam dari Kedah ke KL. So insyaAllah pukul 8 tolak, 8, 5, mungkin 12, pukul 1 jam tu, tengoklah keadaan berapa laju dia bawa semua kan. So dia fikirlah semua benda tu. So dia pun mulakan perjalanan dia. Lepas dah makan malam semua, dia mulakan perjalanan dia. Sepanjang perjalanan dia tak adalah rasa ada apa-apa benda yang tak kena ke apa ke lah. Sampailah satu tempat ni dekat Terowong Menora. Terowong Menora. Siapa tak tahu Terowong Menora, korang boleh check kat Google. Siapa yang berasal daripada kawasan utara semua, tahulah Terowong famous tu, alright. So selepas Azmi melalui Terowong Menora, kau kena turun bukit, betul tak? So kau turun bukit
And time tu Azmi sambil membawa kereta dia, ternampak seperti ada beg plastik hitam yang berada di tengah-tengah jalan. So Azmi pun cubalah mengelak plastik tersebut, namun disebabkan angin ke apa, plastik tersebut bergerak ke arah kereta tu. Lalu si Azmi langgarlah plastik tu kan. So Azmi pun teruskan perjalanan dia. Pada waktu yang sama dia tengok dekat cermin belakang dia. Tapi selalu macam biasalah, bila kau langgar plastik ke apa, adalah plastik terbang ke apa, kau boleh nampak. Tapi Azmi sepanjang dia tengok cermin belakang tu, plastik tu tak bergerak ke mana-mana pun. So Azmi pelik, takkan plastik tu stuck dekat depan kereta aku? Settle lah, leceh macam ni kan. So lepas kau turun daripada Menora Tunnel tu, dekat Bukit Menora tu kan, dia ada satu kawasan lapang tu. Kalau kau ada emergency ke apa, kau boleh stop dekat situ. So Azmi pun berhentilah dekat tepi jalan tu, nak check kok plastik tu halang dia punya depan ke apa kan. Yelah, takut lampu terhalang kan tak nampak jalan, satu hal pula. So dia buka pintu, dia pergilah check. Tapi apa yang mengejutkan adalah dia tak jumpa pun apa-apa plastik dekat depan kereta dia. So Azmi terfikir, kenapa tak ada? Dan Azmi fikir, kemungkinan mungkin benda terbang lah, aku tak sedar kot, fikir Azmi. So Azmi pun masuk dalam kereta balik and meneruskan perjalanan dia. So apabila Azmi meneruskan perjalanannya, ada satu ketika tu, tiba-tiba Azmi terbau sesuatu yang kurang menyenangkan dalam kereta dia tau. So Azmi terfikir, aku terkentut ke? Tak mungkin. Ataupun bekas-bekas kentut aku yang mungkin dah lama terperap dalam aircon, tiba-tiba tiup kan, bau busuk gila. Tak boleh. So Azmi pun menurunkan tingkap kereta dia. Dia nak bagi fresh air masuk lah. So okey lah, cantik dah bawa, tak ada bau dah. Tapi apa yang Azmi perasan adalah seperti ada dua tangan yang sedang memegang tepi tingkap tu. So Azmi dah risau dah, alamak, apa benda ni kan, tak manis ni. Walaupun keadaan macam tu, kalau kau fikir balik lah, kalau kau tengah drive ke apa kan, takkan ada tangan pegang situ kan. Kalau ada tangan pegang situ, memang tak pandang lah cerita, aku tarik balik apa tingkap tu kan. Tapi Azmi tak, dia still pandang dekat situ. And alangkah terkejutnya apabila dia melihat pakcik yang sama dia nampak dekat tempat kawasan rumah tu yang dirobohkan. And juga time waktu dia bermimpi ataupun benda yang betul ataupun insiden yang berlaku ketika dia berada di dalam hotel, pakcik yang sama. So si Azmi terkejut lah. And kelibat yang seolah-olah wajah pakcik tadi, "Hey, where you going?" Amboi, tiba-tiba hantu cakap bahasa Inggeris. So si Azmi dah panik time tu. Dia tutup lah tingkap dia. Bila dia tutup, dia dah tak boleh fikir apa lah. Dia siap bawa kereta macam ni kan. Dia bawa macam ni, tak nak pandang luar. And lepas beberapa ketika macam tu, nasib baik ada R&R. Dia pun berhentilah dekat R&R tersebut untuk menenangkan diri. And dia nak check lah kawasan kereta dia, apa yang dah berlaku, ada apa-apa ke kan. Tapi itu adalah satu pengalaman yang Azmi cakap dia tak pernah nak terbayangkan insiden macam tu berlaku dekat dia tau. So dia tak tahu sama ada benda tu hanyalah mainan otak dia ke ataupun mainan mata dia kan, sebab penat ke apa ke kan. So Azmi dah tak boleh fikir apa dah. So apa dia buat adalah dia nak tenangkan diri kat situ, since ada banyak kereta kat kawasan situ. So dia nak relaxkan diri, baring kejap and tenangkan minda dia kan, sebelum dia meneruskan perjalanan dia balik ke KL. So lepas beberapa jam macam tu, and time tu waktu tu dah pukul 3 jam tu tau, pada settle, dia rasa confident, dia pun meneruskan perjalanan dia pulang ke rumah. Alhamdulillah, nasib baik sepanjang perjalanan dia tiada apa-apa gangguan yang berlaku sampailah dia tiba di rumahnya. Ketika Azmi tiba di kawasan perumahan dia, apabila dia dah park kereta semua, Azmi berasa pelik kerana pada waktu itu dia nampak keseluruhan kawasan dalam rumah dia terang benderang. Dia pun pelik, jam baru menunjukkan pukul 5 pagi, tapi kawasan rumah dia semua dah bernyala. So dia pun terfikirlah, awal bini aku bangun main subuh lah kot. Itulah apa yang dipikirkan oleh si Azmi. So time tu bila Azmi keluar daripada kereta, and then tiba-tiba isterinya pun membuka pintu untuk menjemput suami dia pulang. And then so isteri dia pun tanyalah, awalnya abang balik, abang kata nak balik minggu depan, kenapa tiba-tiba balik minggu ni? So si Azmi pun bagi tahulah yang dia dapat selesaikan tugasnya lebih awal. So dia ingat nak bagilah satu kejutan untuk isterinya. Okay, so isteri dia pun okey lah, fine lah, semua dah okey. Dan Azmi cakap, awal you bangun hari ni kan, nak ready untuk subuh ke? Dan time itulah isteri dia menceritakan bahawa rupa-rupanya ada seorang pakcik ni yang datang di kawasan rumah dia and kata nak minta pinjam tandas pada waktu itu. And then time Azmi dengar benda tu, Azmi pun pelik. Pakcik datang pagi buta macam ni nak guna tandas? Biar betul. And you bagi dia masuk. And isteri si Azmi pun cakap, sebab I kesian tengok pakcik tu seorang-seorang kat luar
kan, macam tak bermaya macam tu. So dia hanya nak gunakan tandas. So saya benarkan lah. Dan si Azmi pun cakap, you main belasah ke, you main sebat ke kan, bagi sesiapa masuk, kok perompak ke apa ke, you tak fikir ke semua benda tu, jangan main-main. Dan isteri si Azmi pun menerangkan dan cuba menjelaskan keadaan pada waktu itu. Dia kata, pakcik ni tak ada lah nampak macam gaya-gaya macam seorang pencuri. Kalau dia nak pencuri pun dia tak larat. Sesilap isteri dia ketuk dengan penyapu pun silap pakcik tu pengsan. Macam tu lah kiranya. Rupa pakcik ataupun gaya pakcik tersebut lah memang tak bermaya untuk nak nampak seperti nak mencuri lah kan. So Azmi pun cakap, you jangan main-main Ya, betul ada pakcik tu sekarang ada kat dalam tandas tu. Dan isteri si Azmi pun cakap, yes, ada pakcik tu dalam tandas semua benda lah. So isteri cubalah terangkan segala-galanya. And ketika diorang sedang berdebat ataupun sedang berdiskusi macam tu, dan tiba-tiba diorang terdengar seperti tap shower diorang terbuka. Dan Azmi cakap, kata guna tandas ni macam dah mandi, you jangan macam-macam tu pakcik ke ada lelaki lain dalam rumah ni. So isteri si Azmi pun cakap, kenapa you fikir macam tu kan, tak ada, memang pakcik lah apa semualah. And Azmi time tu dah panah baran semua, dia lah perjalanan jauh, penat everything all. And tiba-tiba ada pakcik random pula dekat rumah. So Azmi pergilah dekat tandas, ketuk kuat tau. And dia nak kata, buka pintu pakcik, buka pintu semua lah, nak suruh keluar. Dan isteri cubalah tenangkan keadaan. Tapi Azmi time tu dah tak fikir apa lah. Dia dah memang panas tu. And tanpa memikirkan apa-apa. Dan si Azmi pun tariklah pintu tu kan. Nak suruh pakcik tu keluar atau sesiapa yang ada dalam tandas tu keluar. Namun apabila si Azmi buka pintu, alangkah terkejutnya kedua-dua mereka. Sebab apa? Diorang tak jumpa sesiapa pun dalam tandas tersebut. No, settle. And dah lah bermacam-macam kejadian yang terjadi ke Azmi. And Azmi tak expect benda ni terjadi dekat rumah dia sendiri. So Azmi dah naik risau dah. Dan Azmi tanyalah isteri dia, macam mana you boleh kata ada pakcik ni, I buka pintu ni tak ada siapa-siapa everything all. Isteri dia time tu tergamam, tak tahu nak cakap apa. Sebab apa? Ketika pakcik tersebut datang ke rumah, memang dia nampak raut wajah, tubuh badan, semuanya lah, bentuk pakcik tu lah, macam tu lebih kurang. Okay? So Azmi pun tanya, boleh tak terangkan? So Azmi pun bagi tahu si isteri dia untuk memberi gambaran rupa pakcik tersebut. So isteri dia pun bagilah cerita detail everything all. And then Azmi tertanya-tanya, pakcik ni dia rambut kat tengah tak ada, botak tengah, lepas tu ada rambut kat tepi-tepi, kurus, macam tak bermaya. Dan time tu lah isteri cakap, yes, macam tu lah rupa pakcik tu. And time tu Azmi dah rasa lain macam, seram sejuk satu badan dia. Sebab apa? Itu adalah pakcik yang sama time dia jumpa dekat tapak bangunan ataupun rumah yang nak dirobohkan itu. And then lepas tu dalam bilik hotel dia, and dalam perjalanan dia balik ke KL. So pada waktu tu lah yang dia nampak kelibat pakcik tersebut. And dia tak sangka kali ni isteri dia pun nampak kelibat pakcik tersebut. So selepas insiden tersebut, isteri dia dah naik risau lah. Isteri dia bagi tahu lah si Azmi ni, cakap apa kata kita cari ustaz ke atau sesiapa lah yang boleh checkkan kok ada apa-apa yang abang bawa balik ke apalah. So Azmi cakap, I nak bawa balik apa? I bawa balik present daripada Kedah untuk you. I bukan bawa balik hantu. Kata si Azmi ni. Namun isteri dia rasa tak senang hati sebab takut kalaulah si Azmi ni adalah pergi mana-mana and terbawa balik sesuatu yang tak diingini. Namun bagi Azmi, dia kata itu semua gangguan biasa-biasa, tak ada apa-apa yang serius. Kita just abaikan, kita tengok dalam masa beberapa hari, insya-Allah segalanya akan pulih seperti biasa. Namun apa yang disangkakan oleh Azmi tak menjadi kenyataan. Sebab apa? Beberapa hari kemudiannya berlaku bermacam-macam peristiwa yang melanda keluarga si Azmi ni. Ada satu hari ni di mana selepas seharian bekerja, Azmi pulang ke rumah dia. And bila dia park kereta, dia nampak kelibat isteri dia sedang berjalan-jalan di dalam rumah. So dia pun fikir, awal isteri aku balik. Tapi persoalan yang paling besar adalah, mana kereta bini aku? Takkan dia balik naik Grab ke apa kan? Selalu kereta bini aku akan park ada kat luar ke kat dalam. Tapi kereta bini dia tak ada. So kok dia terfikir kereta isteri dia rosak ke apa ke. Tapi sebelum Azmi masuk ke rumah, dia nak dapatkan kepastian. Lalu dia call lah isteri dia. And bila dia call isteri dia, dia tanyalah isteri dia kat mana, semua benda kan. Tapi jawapan yang diterima oleh Azmi adalah,
yang isteri dia terpaksa bekerja lewat malam pada hari itu and dia belum ada kat rumah lagi pun. Dan Azmi cakap, you jangan main-main sebab apa I nampak kelibat you dekat dalam rumah. And isteri dia pun pelik. Isteri dia cakap tak mungkin sebab dia sekarang berada dekat office and siap menghantar gambar lagi dia bersama rakan-rakannya dekat office tengah buat kerja. And time tu Azmi dah rasa tak sedap hati sebab apa, rumah dah terang benderang, ada kelibat isteri dia tapi rupanya bukan isteri dia. So siapa yang ada kat dalam rumah tu? Azmi terus keluar daripada kawasan rumah dia and pergilah tempat lain untuk lepak sekejap sampailah isteri dia balik. So itu adalah satu insiden yang berlaku. And ada satu lagi insiden di mana ia berlaku kepada isteri si Azmi ni. And time tu isteri si Azmi berada di dalam bilik nak mandi semua. So bila dia tengah mandi everything all, dia terdengar seolah-olah ada orang masuk dalam bilik. So apa yang disangkakan oleh isteri si Azmi ni itu adalah Azmi yang berada dekat luar bilik. So isteri si Azmi ni pun tertinggallah tuala dia dekat luar. So tanyalah suami dia untuk ambil tuala dia. Tapi tiada sahutan yang diterima. So apa yang dipikirkan, kod-kod suami dia tak dengar ke apa. So isteri si Azmi ni pun kuatkan lagi suara dia, panggil suami dia untuk bawa tuala dia. Tapi in the end still tak ada sahutan. So isteri dia panas lah, macam aku hajar sangat suami aku ni kan, buat tak reti. So isteri si Azmi ni pun buka pintu nak cari mana si Azmi. Tapi tak ada siapa-siapa dalam bilik. Cek, mana suami aku? So isteri dia ambil tuala everything all, lepas dah berpakaian everything all, pun carilah suami dia. And rupa-rupanya suami dia sebenarnya berada dekat luar rumah tengah cuci kereta. So tak logik kalau tiba-tiba suami dia ada masuk ke dalam. And si isteri si Azmi ni pun tanyalah Azmi sama ada dia ada masuk bilik ke apa. Azmi cakap tak ada, dia tak masuk bilik. Panjang masa dia ada dekat luar tengah cuci kereta. So biar betul. And pada waktu itu keadaan di dalam rumah huru-hara tau. Bermacam-macam perkara berlaku. Segala perkakas-perkakas rumah diorang sentiasa macam diusik, digerakkan. Ada pinggan mangkuk yang pecah. And then si Azmi kadang-kadang ada time dia tengah duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba dia akan nampak seperti ada kelibat yang sedang berjalan dekat kawasan rumah si Azmi ni. And isteri dia pun dah tak boleh nak handle sebab apa, tiap kali bila nak tidur, isteri si Azmi akan sentiasa terdengar seolah-olah ada seseorang memanggil dia. And then lepas tu ada bunyi-bunyi yang datang daripada bilik-bilik yang berlainan. So isteri dia dah tak tahan dengan situasi tu. So apa yang membuatkan mereka yang akhirnya berjumpa dengan ustaz ataupun salah satu perubatan Islam adalah apabila satu hari ni bila Azmi jatuh sakit, tak pasal-pasal dia tiba-tiba tak lalu makan, okay? And then lepas tu terasa macam badan seram sejuk, and lepas tu macam-macam lagi lah, macam dia seolah-olah macam kena kudis kulit macam tu lah. And then bila dibawa pergi doktor and everything, doktor cakap tak ada apa yang menunjukkan Azmi ni sakit tau. Okay, check betul-betul tak ada apa, tak ada punca, tak ada apa. So Azmi pun dah jam lah, kan? Isteri dia pun lagi lah jam. So bila diorang balik pada satu hari ni, di mana ketika Azmi sedang terlantar di atas katil, isteri dia ternampak kaki suami dia di mana ternampak bekas-bekas lebam and seolah-olah ada bekas kena gigit macam tu tau. So isteri dia tanya, awak ni ada apa-apa, ada cedera ke? Kena makan pula, kena gigit dengan kucing ke apa kan? Si Azmi ni pun cakap, mana ada, kita ada kucing. And mana ada jatuh ke apa, tak ada. Dan bila si Azmi ni pun tengok kaki dia, dia pun jam. Mana datang semua bekas-bekas ni, mana datang lebam-lebam ni, tak sedar pun. And time tu isteri dia pun pujuk lah Azmi, cakap, dah lah bang, kita jangan buang masa sangat lah, kita pergilah cari perubatan Islam apa-apa sajalah. Rasa benda ni sekarang dah teruk sangat dah kan. Keadaan Azmi pun pada waktu itu dah teruk, and then keluarga diorang kacau bilau lepas insiden tersebut. Bermacam-macam benda yang berlaku. So akhirnya diorang pun pergilah berjumpa dengan seorang ustaz untuk berubat lah, okay, pada waktu itu. Dan selepas ustaz tu baca segala ayat-ayat daripada Al-Quran dan cuba nak pulihkan semangat si Azmi ni. And then pada waktu itulah ustaz tersebut menerangkan bahawa ada sesuatu yang telah mengikut Azmi pulang. And ustaz tu tanyalah beberapa soalan dari pergi mana lah, buat apa lah, semua benda lah. So Azmi pun menceritakan apa sebenarnya yang telah berlaku kepada dia. Dan kemudian ustaz tersebut syak yang berkemungkinan besar ada saka belaan yang tidak bertuan telah mengikut Azmi pulang daripada tapak yang dia bekerja tu. And Azmi pada waktu itu macam tak percayalah, takkanlah tu
apa saka yang tak bertuan follow dia. Mana dia ada kacau siapa-siapa, mana ada jumpa siapa-siapa. So Azmi dah jam, macam mana benda ni boleh berlaku? So in the end, Ustaz cakap tak payah nak fikir apa dah, kita berubat, kita buang benda tu, and insyaAllah harap-harap benda tu pun tidak mengganggu lagi lah lepas tu. And yes, Alhamdulillah, perubatan yang mengambil masa hampir seminggu ke 2 minggu macam tu, barulah keadaan Azmi dan isterinya semua kembali pulih. Tiada gangguan, tiada kelibat, penampakan ke apa yang berlaku dekat rumah dorang. Namun selepas Azmi dah rasa sihat kembali, dah macam pulih sepenuhnya, Azmi berasa tidak puas hati. Sebab apa? Dia nak tahu apa sebenarnya berlaku, apa cerita di sebalik cerita. Macam tu. So Azmi pun bagi tahu isteri dia, jom follow I pergi Kedah. I nak pergi kat tapak yang I bertugas tu. I nak tahu apa history, sejarah kawasan tersebut, sampai I dengan kita semua kena macam ni. So isteri dia pada awalnya tak setuju and then tak berapa berkenan lah. Sebab yelah, benda dah selesai, benda dah berubat, kenapa nak pergi cari pasal lagi? Tapi Azmi cakap tak, aku still nak jawapan juga. So disebabkan tak, malah nak bergaduh, malah nak apa, so isteri si Azmi ni pun bersetuju untuk mengikut Azmi pergi ke Kedah and pergi ke tapak yang bertugas kat sana. So diorang pun memulakan perjalanan diorang ke Kedah, and akhirnya diorang sampai dekat tapak tersebut. And Azmi pun time tu berjalan lah dekat area situ mencari sesuatu, sehinggalah datang seorang pakcik yang bernama Pak Mat. Pak Mat ni merupakan salah satu ketua kampung dekat kawasan situ, and dia tanyalah dekat si Azmi, nak cari apa nak? Dan Azmi terpandang kat Pak Mat ni, and Azmi pun pergilah dekat Pak Mat and then bagi tahu lah apa niat dia sebenarnya berada kat situ dan semua benda lah. So Pak Mat pun faham niat si Azmi ni. So Azmi pun tanyalah soalan cepuk emas. Dia tanyalah milik siapakah rumah tersebut. So Pak Mat pun bagi tahu rumah tersebut sebenarnya milik kawan lama dia yang dah lama meninggal. Dan Azmi pun pelik, dah lama meninggal? Ya betul sih. So Pak Mat pun bagi tahu yang rumah ni merupakan milik kawannya yang dah lama meninggal. So Azmi pun okey lah, fine lah, memang dah rumah ni dah tak bertuan. And then Azmi pun menceritakan bahawa ada satu pakcik ni datang dekat kawasan tapak tu dan memberi amaran supaya jangan mengapa-apakan rumah tersebut. And Pak Mat pun pelik. Pak Mat cakap, siapa je yang nak datang sini? Kalau diikutkan, kalau ikut cerita kampung, tak ada siapa sebenarnya berani datang ke kawasan sini. Dan Azmi pun pelik, kenapa lah tak ada orang nak datang tempat ni? Bukan ada apa-apa pun, bangunan lama je yang dah roboh lah sekarang. Tapi Pak Mat kata tak ada sejarah di sebalik rumah ni. And ada bermacam-macam kisah di sebalik rumah ni. Sebab tu ramai orang tak lalu ataupun datang ke tapak tersebut. Dan Pak Mat pun tanya untuk suruh gambarkan raut wajah pakcik tersebut yang datang semua benda lah. So Azmi pun memberilah gambaran rupa pakcik tu semualah. And pada waktu itulah baru Pak Mat sedar ada benda yang tak kena. Sebab apa? Pak Mat cakap, tak mungkin kamu jumpa pakcik tersebut. Dan Azmi cakap, kenapa tak mungkin pula? Sebab pakcik tu memang ada dekat situ. And Pak Mat cakap, tak mungkin sebab pakcik yang apa yang digambarkan oleh si Azmi ni merupakan tuan empunya rumah. And tak mungkin dia datang jumpa si Azmi. Lalu Pak Mat pun tanyalah Azmi, bila kamu datang sini? Kamu datang setahun yang lepas ke apa? Azmi pun cakap, tak ada, baru dalam beberapa bulan lalu datang untuk robohkan tempat ni. Pak Mat cakap, tak mungkin dia kamu jumpa pakcik tu. Si Azmi pun cakap, mana boleh tak mungkin, saya sendiri nampak dengan biji mata saya. So lalu Pak Mat cakap, okey, kalau sekiranya kamu tak percaya juga, jom saya bawa kamu. So rupa-rupanya Pak Mat membawa Azmi dan juga isterinya ke satu tanah perkuburan di mana dia tunjuk tempat bersemadinya pakcik yang digambarkan oleh Azmi. And pakcik tersebut bernama Soekarno. Style sikit, tradisional sikit nama kan. So pakcik tersebut bernama Soekarno and tertulislah dekat situ bila tarikh meninggalnya. And alangkah terkejutnya Azmi. Sebab apa? Dia bagi tahu Pak Mat, tak mungkin pakcik Soekarno ni dah meninggal. Sebab apa? Memang saya jumpa dia terang-terang, nampak sebiji. And time itulah Pak Mat menceritakan segala-galanya kepada Azmi. Dikatakan pada suatu hari ni di mana pakcik Soekarno ni merupakan salah seorang penduduk di kampung tersebut yang suka melakukan amal kebajikan. Kiranya mana-mana dia pergi, dia akan bantu orang ni, dia akan bersedekah and everything, semua benda tu lah. Okey, sampailah satu hari ni di mana tiba-tiba Pak Soekarno ni tak terjumpa kat mana-mana. Hampir seminggu lebih tak terlihat kelibat Pak Soekarno. So pada waktu itulah Pak Mat berasa hairan.
mana kawan aku tiba-tiba menghilang ni kan? Takkan pergi overseas tak ajak? Fikir si Pak Mat. So Pak Mat dengan rasa risau pergilah ke rumah Pakcik Soekarno. Apabila Pak Mat pergi ke rumah Pakcik Soekarno ni dengan rakan-rakannya yang lain, alangkah terkejutnya mereka apabila nampak Pak Soekarno dalam keadaan yang teruk sekali. Sebab apa? Apa yang dibagi tahu oleh Pak Mat adalah ketika diorang masuk ke rumah Pak Soekarno ni, Pak Soekarno sedang duduk di atas lantai di ruang tamu, tak berpakaian apa-apa, dalam keadaan kurus kering and tak nampak seperti manusia tau. Time tu ramai dah macam risau. Diorang tak tahu sama ada itu manusia ataupun hantu. Lepas tu Pak Mat dah rasa tak sedap hati, ada benda yang tak kena. So Pak Mat pun panggil lah orang-orang masjid untuk membaca ayat-ayat Quran, baca Yasin, semua benda. Sampailah satu ketika tu barulah diorang tahu yang rupanya Pak Soekarno membela saka. And apa yang tinggal hanyalah jasad, and apa yang diorang nampak merupakan belaan Pak Soekarno yang tak meninggalkan badan tu. So time tu semua dah ada yang takut lah, ada yang menggigil semua. So end up orang-orang masjid semua berjaya menghalau saka tersebut, and Pak Soekarno pun meninggal. Namun lepas insiden tersebut dikatakan saka belaan Pak Soekarno disebabkan tak bertuan sentiasa berada di kawasan tersebut. Apabila ada sesiapa yang lalu akan nampak kelibat Pak Soekarno, sama ada berada di luar rumah, berada di atas rumah, bumbung rumah. So memang pelik lah, orang pun naik takut bila tengok. So end up diorang try lah nak roboh and everything all, tapi tak boleh juga. Sebab apa? Beberapa kali diorang cuba nak robohkan kawasan tersebut, bermacam-macam gangguan, mimpi lah, penampakan lah, semua benda lah sama seperti apa yang Azmi alami. Namun Azmi disebabkan dia jenis yang tak layan semua benda tu, dia teruskan juga dengan merobohkan rumah tersebut. So apabila benda tu dah terjadi, saka belaan si Pak Soekarno ni mengamuk lah, tu yang end up ikut balik si Azmi ni. So selepas Pak Mat menceritakan kisah yang di sebalik rumah tersebut, and Azmi pada waktu itu memang tak percayalah dengan apa yang berlaku. Namun in the end Azmi kena terimalah benda dah terjadi, and si Azmi ni pun dah baik pulih dah tak ada apa dah. So Azmi hanya boleh anggap itu satu pengalaman yang menyeramkan buat dia, and pengalaman yang dia tak boleh nak lupakan. Alright, so selepas insiden tu, selepas dah jumpa Pak Mat semua benda, Azmi dan juga isterinya pun pulang ke KL. Alhamdulillah, nasib baik sepanjang perjalanan diorang tak ada gangguan, and then lepas tu kehidupan diorang tak adalah diganggu, tak adalah kelibat Pak Soekarno ke apa ke, ataupun makhluk belaan Pak Soekarno, semua dah tak ada dah. So Azmi ni consider bernasib baik lah, sempat berubat everything sebelum keadaan menjadi terlalu teruk. Alright gang, so sampai sinilah kisah kita pada malam ni. Aku harap korang terhibur dengan kisah seram yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini. Alright, so seperti biasa, kalau korang suka pada konten yang aku kongsikan dengan korang, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe yang ada di bawah, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video aku yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, so insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.